Menteri-Menteri Buruh ASEAN meluluskan garis panduan ASEAN untuk mengutamakan jantina ke dalam dasar buruh dan pekerjaan ke arah suasana kerja baik bagi semua. Garis panduan tersebut merupakan gabungan kerjasama antara pegawai-pegawai buruh kanan ASEAN, kerjasama ASEAN bagi wanita dengan sokongan Sekretariat ASEAN dan Dana Kerjasama ASEAN Korea AKCF. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri mengongsikan perkara tersebut kemarin semasa mesyuarat Menteri-Menteri Buruh dan Pekerjaan G20 yang diadakan secara maya di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong berkata, melalui garis panduan itu, negara-negara ASEAN berhasrat untuk mengutamakan prinsip-prinsip kesaksamaan jantina dalam dasar dan amalan buruh dan pekerjaan selaras piawaian antarabangsa. ASEAN Labour Ministers and senior labour officials have also continuously placed substantial emphasis on the need for inclusive and forward-looking social security mechanism that can extend consideration and protection to potentially marginalized segments of the population, especially in the context of the future of work. This year, with the support of ASEAN Secretariat and ILO, the Senior Labour Official Meeting Working Group on Progressive Labour Practices to Enhance the Competitiveness of ASEAN aims to conduct a follow-up study on the extension of social security to workers in informal employment in our region. ASEAN is resolved in reviewing recent trends in informal employment, understanding the challenges and opportunities in extending social security at the regional and national levels, and determine the gaps and needs of specific groups of workers that are more likely to be excluded from social protection coverage. Mesyuarat dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Andrea Orlando, Menteri Buruh dan Dasar Sosial Itali. Sebagai pengerusi ASEAN 2021, negara Brunei Darussalam berpeluang mengongsikan beberapa perkembangan bermanfaat yang negara-negara anggota ASEAN telah laksanakan seperti yang diusulkan oleh pengerusi G20 2021. Program Pembangunan Eksekutif EDP dilihat sebagai satu pelaburan dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan di negara ini. Bagi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, EDP akan terus menjadi satu komponen penting bagi perkembangan para pegawai kanan seperti yang diaspirasikan dalam Kertas Putih Pelahat Pertahanan Pertama 2004 untuk menjamin kecemerlangan pembangunan dalam kepimpinan dan menjana profesional. Menteri Pertahanan kedua menjelaskan perkara tersebut petang tadi semasa majlis penutupan Program Pembangunan Eksekutif ke-16 2021. Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Peruka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof juga menekankan akan pentingnya bagi para pemimpin untuk berubah, meningkatkan perkembangan dan mengekalkan persekitaran yang sentiasa berubah, terutama dengan peningkatan pesat teknologi. Justru perlunya menandai integriti peringkat tinggi untuk memberikan yang terbaik kepada negara. Given the growing uncertainties, government continue to face difficulties in balancing priorities for the benefit of the people and nation within the constraint of resources. This reinforces the need for strong advocacy for a whole of government and nation approaches. For any organization, we must strive to better ourselves by raising the organizational capabilities, transforming ourselves, and ensuring our policies are aligned towards achieving the National Development Agenda, and for us is the realization of Brunei Vision 2035. Program kali ini disertai 28 peserta dari Kementerian Pertahanan, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Pasukan Polis Diraja Brunei, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali.
Kementerian Pertahanan dari Indonesia, Malaysia, Filipina dan Singapura turut menyertai program 3 bulan ini yang bertujuan memberi pengetahuan dan latihan mengenai perspektif dan rangka kerja konsepsi dalam bidang dasar dan pengurusan awam. Majlis diadakan di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Pusat Kawalan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin berfungsi untuk memantau keseluruhan operasi jambatan berkenaan. Dengan beroperasi 24 jam sehari, pusat kawalan tersebut membantu para petugas untuk bertindak cepat sekiranya terjadi kemalangan atau aktiviti yang tidak diingini berlaku. Pusat Kawalan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dirasmikan pagi tadi. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Autoriti Jambatan Brunei diberi kepercayaan melaksanakan pemantauan dan penyelenggaraan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin pada 17 Mac 2020, seterusnya mengaktifkan pemantauan jambatan secara berterusan pada 17 Disember 2020. Bagi memudahkan lagi operasi pemantauan secara menyeluruh, 294 kamera litar tertutup telah dipasang di sepanjang jambatan. Beberapa inisiatif telah diambil bagi memajukan konsep kecekapan tenaga, antaranya program audit tenaga. Menurut Menteri Tenaga, Energy Efficiency Standards and Labelling Order SLO 2021 diperkenalkan dengan objektif utamanya untuk mempromosi dan memastikan penggunaan produk dan peralatan elektrik cekap tenaga di negara ini. Ia antara lain akan membantu mencapai aspirasi untuk mengurangkan intensiti tenaga kepada 45% menjelang tahun 2035 sekaligus memberi manfaat kepada pengguna kerana akan membantu mengurangkan bil-bil elektrik melalui pengurangan penggunaan elektrik. Berucam pada pembukaan Energy Team Wing bagi persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MICE, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein berkata, negara Brunei Darussalam telah mencapai tenaga yang boleh diperbarui dengan kapasiti 4.9 megawatt. Mengenai tema peralihan tenaga ke arah masa depan yang mapan, Yang Berhormat menjelaskan ia selaras dengan Plan Strategik Kementerian Tenaga 2020-2025 di bawah Objektif Strategik 3 Tenaga Hijau yang menggesa bagi keselamatan tenaga bagi jangka masa panjang dan kemampanan negara. DAS has also made important strides in the sustainable energy front over the past few years. This includes installing solar PV to provide electricity to families in rural areas of Blyth and Tutong, and the recent installation of 100 kilowatt solar PV system at the Temburong District Office in Bangar, and also installing 75 units of solar-powered LED streetlights along the road of Kampung Peradayan in the Temburong District. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Menteri Tenaga. Brunei MICE minggu ini mempamerkan inovasi teknologi terkini bagi tenaga baharu dan produk-produk tenaga. Juga diadakan seminar dan simposium yang antaranya membincangkan perkembangan dan dasar tenaga baharu. Majlis berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MICE turut mengetengahkan sesi market engagement dan simposium net metering and small scale solar. Nantikan bahan beritanya selepas petikan titah ini.
Penggunaan platform digital dapat membantu memperkemas proses bagi memantau perkembangan dan kualiti karbon di negara Brunei Darussalam. Perkara tersebut diperkenalkan semasa sesi market engagement bagi projek peruntukan aplikasi mengesan jejak karbon dan penanaman pokok serta perkhidmatan penyelenggaraan. Sesi yang berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas itu dianjurkan oleh Share Livewire Brunei sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MICE. Ahli panel antaranya terdiri daripada Urus Setia Perubahan Iklim Brunei BCCS dan Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri dari Kementerian Pembangunan termasuk Darussalam Enterprise DARE. Projek antara lain bertujuan bagi mengurus dengan mudah pengeluaran karbon domestik sekaligus menyokong negara mencapai matlamat menjadi negara yang rendah karbon dan iklim yang berdaya tahan. Aplikasi telefon bimbit tersebut dijangka disiarkan pada bulan November tahun ini. Antara yang hadir Dang Haji Rosita binti Haji Hassan, pengurus nilai dalam negara BSP selaku pengerusi Share Livewire Brunei dan Shirley Sikun, Ketua Peralihan Tenaga BSP. Kementerian Tenaga mengadakan simposium mengenai net metering and small scale solar semasa agenda tenaga yang boleh diperbaharui menjadi tumpuan energi Tim Wing di persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MICE. Simposium tersebut sejajar dengan Pelan Strategik 2020-2025 Kementerian Tenaga di bawah Objektif Strategik 3 Tenaga Hijau yang menyasarkan pencapaian jangka masa panjang bagi sekuriti tenaga negara Brunei Darussalam. Hadir yang berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Ashari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Simposium antara lain menggariskan peranan net metering sebagai pemangkin perubahan ke arah tenaga yang lebih bersih dan berdaya mampan dijana oleh sistem solar PV berskala kecil. Perbincangan juga menyentuh mengenai penglibatan dan sumbangan belia dalam integrasi tenaga yang boleh diperbarui dalam menyumbang agenda perubahan iklim kebangsaan. Di bawah program net metering, ia akan membantu para pemilik sistem solar PV berskala kecil mengurangkan penggunaan elektrik. Program tersebut bersama berusaha seumpamanya adalah antara inisiatif awal ke arah mempercepatkan usaha kerajaan dalam penggunaan teknologi tenaga yang boleh diperbarui. Jumlah kes keseluruhan COVID-19 masih kekal 256 kes selepas tiada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Menurut Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan tiada kes sembuh dicatatkan menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 245 orang. Manakala 8 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 115 kes. 775 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 20,445 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 439 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 138,841 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Anugerah Makanan Brunei BFA kini memasuki tahun kedua. Sejak penyertaan dibukakan pada awal bulan ini, hampir 100 buah kedai makan dan 200 makanan telah dinilai. Tuan Yang Terutama Christopher B. Montero, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke negara Brunei Darussalam, dilantik sebagai Hakim Khas bagi Anugerah Makanan Brunei 2021. Antara restoran yang telah dinilai,
termasuk Soto Pabu di Kampung Pintu Malim dan rumah makan Edestro di Kampung Pandai Besi. Majlis Penganugerahan Makanan Brunei dijangka diadakan pada bulan Disember. Pemilik restoran, kedai makan dan peniaga makanan di negara ini dialulukan untuk menyertainya. Maklumat lanjut mengenainya, email kepada info@bruneifoodawards.com atau layari laman sesawang www.bruneifoodawards.com atau media@bruneifoodawards. Solat sunat hajat membaca ratib Al-Atas dan solat fardu asar berjemaah anjuran Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR diadakan bagi memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala supaya negara Brunei Darussalam sentiasa terhindar daripada bala dan segala penyakit khasnya wabak COVID-19. Serta untuk keselamatan semua pengguna jalan raya agar terpelihara dari sebarang kemalangan. Hadir Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi MKKJR dalam pada itu menyeru semua pengguna jalan raya untuk sentiasa memulakan setiap perjalanan dengan doa di samping meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan dengan memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik. Tentera udara di Raja Brunei terus berkembang selaras peredaran masa dengan memperoleh sistem pertahanan udara dan peralatan penerbangan yang membolehkannya untuk terus memainkan peranan dan menjalankan amanah dengan berkesan. Perkara tersebut antara yang dinyatakan oleh Pemerintah Tentera Udara di Raja Brunei pagi tadi sempena Hari Ulang Tahun Tentera Udara di Raja Brunei ke-55. Majlis diadakan di Pusat Gerakan Udara Pangkalan Tentera Udara Rimba. Brigadier Jeneral Udara Dato' Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Dato' Peruka Haji Ibrahim dalam ucapannya berkata, penekanan sentiasa diberikan kepada kepentingan latihan dan kursus baik di dalam maupun di luar negara. Ini kerana sistem dan kelengkapan yang canggih tidak dapat menggantikan bahagian paling penting dalam sesebuah organisasi iaitu anggota-anggotanya. Majlis diselajurkan pemeriksaan kawalan perbarisan diketuai oleh Meja Udara Pengeran Abdul Aziz bin Pengeran Dato' Peruka Haji Abdul Wahab. Sesuai dengan peranannya, Tentera Udara di Raja Brunei juga memainkan peranan dalam membantu Task Force COVID-19 Kumpulan Bantu dalam menangani dan membantras wabak COVID-19. Meningkatkan kesedaran mengenai bahaya maklumat tidak betul dalam talian antara yang dihasratkan ke atas kira-kira 69 orang pelajar tahun 10 Sekolah Menengah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah semasa menyertai permainan baharu dalam talian Harmony Square. Objektif utama permainan anjuran Kedutaan Amerika Syarikat di negara Brunei Darussalam itu adalah bagi membantu para pelajar mengenal pasti teknik-teknik manipulasi dalam talian, provokasi yang mencetuskan kemarahan, pengeksploitasian bahasa emosi atau meningkatkan jumlah pengikut menggunakan bon yang menularkan maklumat tidak betul di ruang siber. Aktiviti diadakan petang tadi di sekolah berkenaan. Seorang lelaki rakyat tempatan didapati bersalah oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas kesalahan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Atas kesalahan memiliki barang tegahan 49 karton rokok pelbagai jenis, Lisa bin Hussein berumur 62 tahun dijatuhi hukuman denda RM34,000 atau 14 bulan penjara jika gagal membayar denda sebelum 30 Disember 2021. Dia ditangkap oleh bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Kastam dan Eksais Diraja di sebuah rumah di Kampung Wasan Jalan Limau Manis pada 26 Mei lalu. Semua barang dirampas untuk dimusnahkan.
Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB masih menjalankan siasatan bagi mengenal pasti pemandu kenderaan terlibat dalam satu insiden kemalangan melibatkan sebuah kenderaan dan motosikal di kawasan Kampung Selam Begar berdekatan Gedung Serbaneka Faizi, Jalan Muara. Dalam kejadian sekitar pukul 7.21 malam pada Selasa 22 Jun itu, penunggang motosikal mendapat kecederaan dan dikejarkan ke Hospital Raja Isteri Pengeran Anak Soleha. Hasil siasatan awal keanggotaan penyiasat Balai Polis Brakas, kemalangan dipercayai berpunca daripada tindakan pemandu semasa hendak memasuki simpang di kawasan berkenaan. PPDB menyarankan pemandu kenderaan terlibat untuk tampil segera ke Balai Polis Brakas bagi membantu siasatan. Seperti peruntukan yang ditetapkan di bawah Seksyen 34-1 Penggal 68, para pemandu yang terlibat dalam sebarang kemalangan diberikan tempoh 7 hari untuk memberikan makluman kepada pihak berwajib dan jika gagal akan dihukum denda sejumlah RM4,000 dan pemenjaraan selama 6 bulan. Sehubungan itu, PPDB juga memohon kerjasama orang ramai bagi mengongsikan sebarang maklumat berhubung kejadian tersebut. Sukan Tekbol, Who Advertising dengan kerjasama Persatuan Tekbol Negara Brunei Darussalam buat julung kalinya mengadakan kejohanan tekbol perseorangan yang bermula semalam di The Mall Atrium Gadong. Kejohanan diadakan selama 3 hari sehingga Ahad ini. 16 pemain tekbol dari klub-klub tekbol tempatan menyertai kejohanan ini. Antara objektif kejohanan diadakan adalah untuk menarik minat orang ramai terhadap sukan ini yang juga popular di benua Eropah dan zon Amerika. Sementara itu, 4 lagi perlawanan peringkat awal diadakan malam ini. Perkembangan kejohanan bola sepak Universiti Brunei Darussalam 2021 antara institusi-institusi pengajian tinggi. Universiti Brunei Darussalam UBD memulakan kempen pembukaan liga dengan meraih kemenangan ke atas Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa 2-1 dalam aksi kumpulan B di Kompleks Sukan UBD Tunku. Dalam babak pertama, aksi kedua-dua pasukan bermain seimbang. Namun Yunisa terlebih awal mendahului lawannya pada minit ke-26. Selang 5 minit UBD berjaya mengikat kedudukan. Bersambung separuh masa kedua, UBD menggandakan jaringan pada minit ke-68 memuktamadkan kemenangan UBD 2-1 Yunisa. Piala Bola Keranjang 2021. 2 perlawanan berlangsung malam tadi di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong. Pasukan Tutong Basketball mencatat kemenangan dalam aksi pertama kumpulan D bahagian lelaki, manakala Shooting Star raih kemenangan untuk bahagian wanita. Dalam perlawanan pertama, Tutong Basketball berjersey putih menundukkan Wong's Kitchen dengan kiraan 78-59. Sementara dalam acara bahagian wanita, Shooting Star berhasil menewaskan Stratus Development dengan keputusan 74-38.